Assalamualaikum dan selamat pagi. Kami ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Aziah binti Ismail dan juga rakan-rakan sekalian. Hari ini saya dan Mio Shazah Farhan akan membincangkan tentang tajuk metodologi kajian, iaitu reka bentuk kajian dan pensampaian. Okey. Pada tajuk kami hanya akan fokuskan kepada reka bentuk kajian dan persampaian. Okey, teruskan. Okey, dalam penulisan tesis, metodologi kajian itu berada di bab yang ketiga. Namun begitu, fokus untuk memikirkan berkaitan dengan metodologi bukannya bermula lewat, bukannya bermula lambat. Bukannya kita mula lepas literatur baru nak masuk bab 3 baru kita nak fokus. Nak fikir nak pakai metodologi apa nak buat ni? Nak pakai kaedah apa? Kualitatif ke, kuanti ke? Kan itu perbincangan kita akan berkisar di situlah. Kuali, kuanti, mix. Kita akan berkisar di situ. Okey, kalau ikut kita tengok definisi dulu, boleh nampak. Okey. Metodologi merupakan kaedah saintifik untuk menghuraikan pendekatan dan kaedah yang digunakan dalam suatu penyelidikan. Metodologi digunakan untuk menghuraikan pendekatan dan kaedah dengan tujuan memberi kefahaman terhadap proses penyelidikan yang akan dilaksanakan. Ini general. Okey, kita akan tengok spesifik dia. Okey, metodologi kajian merujuk pada kaedah bagaimana sesuatu kajian dijalankan meliputi aliran, langkah, proses atau tata cara yang digunakan untuk mencapai objektif dan persoalan kajian melalui aktiviti mengumpul, menguji dan menganalisis maklumat. Okey, jelas di sini bahawasanya bila kita nak buat metodologi kajian, bila kita nak fikir bagaimana perjalanan tesis kita ni bermulanya daripada bab satu lagi. Bermulanya daripada objektif kajian. Sebab objektif kajian itulah yang akan menentukan kaedah apa yang akan dipakai. Jadi kita tengok sini kan. Okey, nampak. Setiap objektif dia akan ada reka bentuk kajian yang tersendiri. Macam mana kita nak explore, macam mana kita nak analisis, macam mana kita nak dapatkan hasil dapatan. Ini secara langsung. Kalau secara tak langsung, sebenarnya waktu kita nak create tajuk kajian pun kita dah nampak dah. Di situ dah nampak dah gambaran umum apa metodologi yang nak digunakan. Kan bila kita buat, sebelum kita nak buat tajuk kajian pun kita kena buat bacaan dulu. Kan kita tengok dulu kajian-kajian lepas, kita tengok dulu kajian-kajian terdahulu berkaitan dengan bidang kajian kita, berkaitan dengan bidang apa yang kita nak kaji. Contoh kalau kita kaji berkaitan dengan Al-Quran Tajwid, kita nak bidang kita itu dan kita nak buat LR, kita nak buat kajian dulu, buat bacaan umum dulu. Kita nak brainstorming, kita nak buat draft. Kita tengoklah berkaitan dengan bidang tu, bukan kita tengok saja, kita tengok macam mana penyelidik dulu, penulis dulu menyusun objektif diorang. Macam mana diorang create, macam mana diorang pilih reka bentuk kajian, apa justifikasi dia. Bukan kita tengok sekadar ilham saja, kita tengok perjalanan diorang tu. Dan kemudian dari situ kita akan create tajuk. Dan kalau bila kita create tajuk pun secara umumnya memang dah situ kita dah nampak dah line apa objektif, apa persoalan, apa reka bentuk kita nak pakai. Cuma tak detail lagi lah dekat tajuk tu. Kan, tapi bila pengkaji yang lain, contoh macam orang lain yang nak buat LR, nak tengok kajian kita, dia tengok tajuk, dia tahu dah okey tajuk ni mesti meja kepada kualitatif. Okey, tajuk ni mungkin meja pada kuantitatif. Itu detail. Itu in general, belum detail. Bila detail kita akan tengok di objektif kajian tu. Nampak mendalam kan, macam kita tengok kat sini. Objektif kajian, kita nampak. Bila setiap objektif dia ada reka bentuk. Dari situlah kita nak tahu setiap kajian tu dia pakai full kuanti ke, full kualitatif ke, campuran ke. Okey, macam saya beritahu tadi, aliran, langkah, proses dan cara itu bila kita kata metodologi kajian itu adalah proses. Kita tengok sini kan. Okey, tengok dari mana objektif persoalan kajian. Okey, lepas kita dapat objektif dan persoalan kajian, langkah lepas tu sampai kepada keputusan dapatan kajian. Keputusan dapatan kajian tu menjawab objektif tadi. Kan, dia umpama jawapan kepada objektif tadi. Kan, contoh kalau kita bagi persoalan lah. Persoalan, contoh kalau kita bagi satu masalah. Okey, Ali ada 2 biji buah apple.
Kemudian Abu bagi lagi 2 biji wiper. Jadi berapa jumlah? Kan kalau kita bagi tahu jawapan terus 4. Kan kita tengok permasalahan kajian, kita terus bagi jawapan, itu adalah andaian. Belum lagi kita mengesahkan. Kan jadi macam mana kita nak mengesahkan tu? Dia ada ujian-ujian dia. Kan proses dia macam mana? Kita kena pastilah dulu. Kan Ali ada 2, dia dapat lagi 2. Kita tengok kuantiti dia amount dia berapa. Kemudian kita kena pasti operasi apa nak pakai, tambah ke, tolak ke. Kemudian kita buat bentuk lazim dia, 2 tambah 2, buat tunjuk bentuk lazim 4. Itu adalah proses mendapatkan jawapan. Dia jawapan yang 4 itulah jawapan yang dah disahkan, dia bukan andaian lagi. Okay, jadi jelas macam tu. Jadi metodologi kajian dia adalah proses. Lepas kita dapat objektif kajian, kita dah tengok objektif kajian tu. Objektif kajian tu dari mana? Daripada permasalahan kajian lah. Kan bila buat permasalahan kajian, kita menceritakan masalah in detail, cara detail. Kita ceritakan secara detail. Kemudian kita nak fokus apa permasalahan yang kita nak fokus, itu kita membentuk sebagai objektif. Itu ada kawan kita yang dah bentang dulu berkaitan dengan objektif kajian ni. Jadi bila kita dah tengok objektif atau persoalan kajian, bermulanya lepas itu proses itu sampailah mendapat hasil dapatan kajian, itu adalah metodologi, sebuah proses. Okey, kalau kita tengok di sini, metodologi kajian menentukan, mengumpulkan, menganalisis dan akhir sekali keputusan. Keputusan itu adalah jawapan. Kan, umpama jawapan kepada persoalan tadi. Kita tengok persoalan kajian, kita tengok objektif kajian. Jawapan analisis itu adalah jawapan yang menjawab kepada persoalan. Sebab kat kesimpulan pun kita akan tulis macam tu. Lebih kurang kan. Maksudnya kita akan rumuskan lah, dapatan ini menjawab objektif yang mana. Jadi proses itulah kita akan panggil metodologi. Itu adalah sebuah proses. Okay, cuma dalam pembentangan kami ni, kami akan fokus pada menentukan. Okay, kalau mengumpulkan dan menganalisis itu kumpulan lain. Kan? Kita menentukan. Menentukan tu dari sudut apa? Dari sudut reka bentuk apa yang nak digunakan. Kan? Reka bentuk basically orang kata kualitatif ataupun kuantitatif ataupun kaedah campuran. Mengumpulkan tu, kita kumpul data lah, kita dah contoh kita dapat soal sidik, kita edarkan. Itu proses kumpul data, itu ada perbincangan yang lain, skop yang lain. Kemudian analisis kan, kalau macam kuantitatif sangat signifikan sinonim dengan SPSS. Kalau kualitatif analisis kandungan sebagainya gitu. Contoh kalau kita tengok sini kan, contoh in general lah, kita tak masuk lagi kan cara detail dan nampak. Contoh kalau kita ambil tajuk tesis halalan thayyiban menurut Al-Quran, kajian terhadap pengetahuan mahasiswa USAS. Kan, objektif dia antaranya mengenal pasti persepsi mahasiswa USAS terhadap konsep halalan thayyiban. Ini objektif. Jadi proses tu kita tak pakai apa? Kita nak pakai reka bentuk apa? Sama ada kualitatif ke atau kuantitatif ke? Macam mana kita nak tahu dia pakai kuali atau kuanti ke? Kuali tu apa? Kuanti tu apa? Instrumen apa yang sesuai? Kan? Contoh kalau kita tengok cara general sini, nampak mengenai pasti persepsi mahasiswa USAS. Ada pelibatan responden dekat situ. Kan kita nak mengukur kan pengukuran tahap kefahaman responden terhadap konsep halalan thayyiban. Maka kalau di sini kita tengok yang bersesuaian adalah kuantitatif sebab pelibatan mahasiswa USAS, responden kan, dia nampak responden kat situ nak mengukur kan. Kita pakai kaedah kuantitatif, reka bentuk kuantitatif. Ini cara gambaran lah. Nanti kita akan tengoklah kualitatif tu apa, kuantitatif tu apa kan. Kalau instrumen tu apa basic instrumen yang diguna pakai kan. Jadi kita nak tengok macam tu kan. Kalau objektif tu ada 5, maka setiap objektif tu ada je dia punya reka bentuk. Sama ada reka bentuk tu sama ataupun berlainan. Tapi dia ada masing-masing dia ada reka bentuk yang digunakan. Dia ada instrumen yang digunakan. Okey, ini secara general. Okey, penyelidikan. Satu reka bentuk kajian yang berasaskan kepada penomboran numerical yang diukur berdasarkan formula rumus, unit ukuran atau simbol berangka yang boleh diinterpretasikan kaedah statistik atau boleh guna byword dan picture, huraian dan pelaporan secara verbatim. Okey, kalau saya yang warna biru tu, itu lebih itu kuantitatif, itu general. Okey, kuantitatif dia melibatkan penomboran, kan, benda yang boleh diukur, kan, yang tetap yang boleh diukur. Kalau yang satu lagi bawah tu, itu adalah kualitatif kan. Maksudnya dia by word kan, verbatim. Word by word, frasa by frasa. Okey, bagi menunjukkan kuantitatif atau sesuatu boleh ditetapkan dengan tinggi, rendah, kuat, sederhana, sedikit.
atau menggunakan ungkapan verbatim seperti sedikit saja, sangat kurang, kebanyakannya. Okey, boleh ditetapkan. Okey, kuantitatif ni dia fix kan. Kalau kita tengok soal sidik kan, soal sidik kita ada jawapan yang tetap kan. Contoh sangat kerap, contoh kerap, tidak pasti, contoh kan. Maksud tetap. Maksud dia pilihan jawapan tu tetap. Responden tidak ada ruang dan peluang untuk memilih jawapan yang lain daripada itu. Kan kalau kita tengok kualitatif, dia adalah fleksibel. Kan contoh kalau macam saya tulis tu dia kata sedikit saja, mungkin dia kata sangat kurang. Jawapan yang agak berbeza-beza tapi menunjukkan kuantiti yang menunjukkan satu maksud yang lebih kurang sama. Kan sedikit, sangat kurang kan, banyak, mungkin banyak. Majoriti nampak jawapan dia fleksibel kalau temu bual kan. Kalau kita temu bual informan, responden, jawapan dia jawapan yang pelbagai, luas. Itu kita nak analisis. Berbeza dengan kuantitatif. Soal selidik tu kan kita tengok yang paling dekat dengan kita punya kajian, soal selidik paling famous, dia jawapan dia dah ditetapkan. Dia ada skala Likert kan, dia ada ditetapkan. Kalau kita kata lebih kurang jangka sangat sedikit itulah jawapannya. Dia tak ada macam kita nak hurai-hurai ayat dah apa dah. Itu maksud yang merujuk kepada fix, kuantitatif fix yang dah tetap. Kualitatif fleksibel, yang luas kan, yang kita tak, yang luas mas, kataan yang lain daripada ditetapkan. Okay, seterusnya kita tengok kepada methodological choice. Okay, ni pada reka bentuk kajian. Okay, reka bentuk kajian. Kita tak tengok semua, kita tengok mana yang dekat. Okay, yang pertama, mono method. Mono method ni maksud dia satu je, kaedah tunggal. Satu saja kaedah yang digunakan. Sama ada kuantitatif ataupun kualitatif. Kan? Kalau reka bentuk, kalau objektif kajian kita ada 3. Ketiga-tiga tu kita pakai kualitatif. Maka kajian kita kajian mono yang berbentuk kualitatif lah. Kalau kajian kita tu kalau 3 objektif, 3-3 tu pakai reka bentuk kuantitatif, maka kajian kita kuantitatif, full kuantitatif. Pakai mono method kuantitatif. Okay. Mono method tu kaedah tunggal. Satu kaedah tu je yang kita pakai. Okay. Yang kedua, multiple methods. Multiple method ni kita tengok kepada mixed method. Kan, mixed method, kaedah campuran, gabungan. Ini pun antara kaedah yang famous. Kan, kaedah campuran, kaedah gabungan ni ada 2. Mixed method research. Kita tengok mixed method research. Kan, mixed method research ni yang menggabungkan kualitatif dan kuantitatif dalam satu kajian. Kan, mungkin objektif pertama dia kualitatif, objektif kedua dia kualitatif, objektif ketiga dia kuantitatif, macam tu. Dan mungkin sebaliknya, tapi dia ada kualitatif dan kuantitatif. Dia punya wajaran berat dia ada sekolah yang kata 50-50. Maksud dia boleh pakai kualitatif 50, kuantitatif 50. Tapi more kepada yang sekolah yang saya baca, saya rujuk, dia kalau boleh nampak majority sikit. Kan, sama ada 60-40 ke 55-45, contoh macam tu. Supaya nampak sikit kualitatif lebih pada kuantitatif. Kualitatif lebih pada kuantitatif ataupun kuantitatif lebih pada kualitatif. Kan, ada saya tengok daripada talk daripada seorang sekolah ni, dia kata kalau 50-50 tak sah. Itu kita tak ni kita kita raikan mana-mana pandangan, tapi seeloknya ada weightage, ada orang kata majority, ada pemberatan dia kan, yang mana kita pakai, mungkin kita nak nampak kuantitatif lebih pada kualitatif ke, kita nak pakai kualitatif lebih pada kuantitatif ke, supaya kita nampak yang mana data utama dan mana data sokongan. Yang lebih tu pakai data utama kan. Kalau kita pakai kuantitatif lebih kan, maka yang sokongan disokong oleh kualitatif kan. Kalau kita pakai kualitatif sebagai data utama, majority, maka disokong oleh data kuantitatif. Soal sidik contohnya macam tu. Okay, kita mixed model research tak tengok. Okay, kemudian tengok multi-method. Okay, multi-method ni multi-method kualitatif. Okay, multi-method kualitatif ni maksud dia memakai instrumen kualitatif yang pelbagai. Kan, okay, basic dia kualitatif, dia pakai instrumen temu bual, dokumentasi, pemerhatian. Kan, basic ni macam tu. Kuantitatif dia pakai soal selidik dan eksperimen. Kan. Okay, kalau multi method ni maksud dia pakai instrumen
instrumen, kalau matematik kualitatif dia pakai instrumen kualitatif yang pelbagai. Contoh objektif 1 dia pakai temu bual. Objektif kedua dia pakai dokumentasi, kan? Itu maksudnya dua instrumen dalam reka bentuk yang sama, kan? Itu panggil matematik kualitatif. Kalau matematik kuantitatif dia pakai, mungkin objektif pertama dia pakai soal sedik. Objektif yang kedua dia pakai eksperimen contoh, kan? Itu matematik kuantitatif. Tapi dia yang penting dalam reka bentuk yang sama, dalam ibu yang sama, kan? Kalau kita tengok kualitatif ibu dia apa, instrumen dia apa, ni basic lah. Instrumen dia temu bual, pemerhatian, dokumentasi. Nanti ada kumpulan sahabat kita akan bincang lebih lah pasal instrumen. Yang penting dia di rumah yang sama, ibu yang sama. Jangan objektif yang pertama dia pakai jenis, objektif kedua ini itu bukan nama dalam kategori matematik ni lah. Okey. Ni saya yang saya dah sebut tadi, monometode kaedah tunggal merujuk kepada reka bentuk penyelidikan yang menggunakan satu kaedah pengumpulan data untuk menjawab persoalan kajian. Persoalan kajian boleh, objektif kajian boleh sama aja. Kalau kualitatif dia pakai kualitatif saja. Kalau kuantitatif dia pakai kuantitatif saja. Ada kajian yang pakai, contoh dia ada 3 objektif. Ketiga-tiga objektif dia pakai soal sedik. Kan, soal sedik. Itu dia pakai monometode kuantitatif lah. Kan, sebab ketiga-tiga tu dia pakai soal sedik, instrumen kuantitatif. Kan, kalau pakai kualitatif, kalau ketiga objektif dia pakai instrumen kualitatif, maka dia kajian monometode yang kualitatif. Okey, sekarang kita masuk kualitatif. Kualitatif ni kajian tidak bergantung kepada penomboran, numerical. Dia bukan kajian pada penomboran, dia adalah kajian yang lebih kepada explanation. Kan, kajian yang kaya dengan data-data yang terperinci. Kan, hasil penyelidikan dipersembahkan dalam bentuk laporan penceritaan atau andaian tanpa memerlukan sokongan maklumat data kuantitatif. Kalau buat dokumentasi ke ataupun mobile kan, dia kaya dengan data, kaya dengan maklumat. Kan, jika ada penggunaannya yang berkaitan dengan angka-angka ni, dia ada tahap yang paling minimum. Dia tak nampak sangat kepada measure macam kuantitatif punya pattern. Okey, jenis-jenis penyelidikan kualitatif. Okey, ni kita tengok secara general saja. Okay, yang pertama adalah etnografi. Okay, etnografi ni penyelidik meletakkan diri mereka dalam satu alam. Kan, dia fokus pada alam, etnografi. Bertujuan memahami kajiannya secara lebih mendalam. Contoh kalau kita buat kajian pasal orang asli, contoh. Kan, kajian pasal budaya orang asli. Kan, maksudnya penyelidik itu dia direct observation, dia sebagai bukan dia direct, dia sebagai participatory, dia sebagai orang yang bertindak secara langsung dalam kajian tu, kan? Dia duduk dalam situasi tu. Kalau kajian keterangan orang asli, dia duduk dalam situasi tu, dia tengok, dia ambil masa untuk kenal budaya dia macam mana, kenal budaya orang asli dia macam mana, kenal macam mana nak sesuaikan diri dia lagi dengan keadaan situ. Kemudian baru dia buat kajian. Metodologi ini berasal daripada kajian antropologi, satu disiplin kajian manusia dengan tujuan menjelaskan, menginterpretasikan tingkah laku manusia di bawah konteks budaya khusus melalui kerja luar dan pemerhatian penyelidik sendiri. Okay, menjalin hubungan rapat dan rasa empati terhadap subjek kajian. Dia akan sesuaikan dirilah dengan, kalau dia kaji pasal konsep orang asli kan, budaya orang asli contohnya, begitu contoh macam tu. Jadi dia kena first, antara langkah utama dia kena sesuaikan diri dia kena dapatkan kepercayaan subjek kan. Sebab proses etnografi ni dia makan masa yang lama kan, dia makan masa yang lama, banyak cabaran-cabaran dia. Antara cabaran dia yang kita tahu makan masa lama lah. Kadang-kadang subjek tu tarik diri ke, ataupun kadang-kadang penyelidik tu tak boleh go, tak boleh nak sesuaikan diri. Itu macam tu kan cabaran dia. Okay, strategi kajian asas pemerhatian participatory. Maksudnya pemerhatian secara penyelidik itu terjun terus ke situ kan, dalam kawasan kajian tu. Dia turun terus situ kan, dia
kena bersedia, kena mengambil masa untuk memahami idea, pandangan, sikap, perasaan, aktiviti budaya, aktiviti yang spesifik dan berkaitan dengan objektif kajian dalam satu tempoh masa yang ditetapkan. Normally dia makan masa tempoh lama macam saya cakap tadi lah. Dan dia kena biasakan diri dia dulu, dia kena sesuaikan diri dia dulu. Kemudian baru dia kena dapatkan kepercayaan daripada subjek kan, dia kena menjalinkan hubungan yang baik kan untuk dapat kerjasama kan. Penyidik memerhati sambil mencatat nota, mengorganisasi data yang dikumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, menilai, menyimpul, membuat keputusan dan menulis laporan untuk pembentangan. Penyelidikan historikal ditafsirkan sebagai penilaian dari sintesis bukti yang sistematik dan objektif dengan tujuan membuktikan fakta-fakta di samping membuat kesimpulan terhadap peristiwa masa lalu. Nilai yang berharga dalam penyelidikan historikal di dalam bidang pendidikan tidak dapat dinafikan. Banyak teori pembelajaran yang diperhalusi dengan sempurna berdasarkan kajian teori-teori pembelajaran yang dibentuk pada masa yang lalu. Ini maksud general lah. Penyelidikan naratif, kajian pengalaman hidup seseorang individu yang diriwayatkan kepada penyelidik atau diperoleh daripada bahan aktif, menggambarkan kehidupan individu, mengumpulkan dan menceritakan kisah-kisah tentang kehidupan manusia dan menulis naratif pengalaman seseorang individu. Fenomenologi, ini antara yang famous lah. Menggambarkan peristiwa, aktiviti atau fenomena kan. Suatu perspektif teori tentang bagaimana individu mengalami suatu peristiwa. Tujuannya untuk memahami dan menghuraikan pengalaman peserta. Peserta ni subjek. Kan, subjek responden yang kita ambil sebagai subjek kajian tu. Tentang dunia kehidupan seharian. Pentafsiran pengalaman daripada kacamata atau perspektif responden. Bukannya penyidik. Mungkin penyidik dia ada idea tambahan. Kan, dia ada idea yang dia tak setuju dengan subjek tu. Kan, tapi kajian ni berfokuskan kepada peserta tu, responden tu. Jadi penyelidik harus bersifat terbuka. Okay, seterusnya tengok pada kuantitatif. Kuantitatif lawan di kualitatif tadi. Kan, kualitatif tadi dia bukan bersifat penomoran. Kan, dia kaya dengan data, kaya dengan maklumat. Okay, kuantitatif ini digunakan jika hasil penyelidikan lebih wajar dan tepat dilaporkan dalam bentuk penomoran. Kan, kuantitatif ni data dia lebih bersifat penomoran, statistik. Kan, formula ubah yang tidak mempunyai unit ukuran akan diberi simbol berangka untuk memudahkan analisis. Ni standard nak analisis SPSS nantilah. Kan, contoh kita nomborkan Melayu sebagai 1, Cina sebagai 2, India sebagai 3. Okey, yang antara yang famous dalam penyelidikan deskriptif ini, dalam kuantitatif adalah penyelidikan deskriptif. Mempersembahkan maklumat dan data dalam bentuk jadual, rajah, cartapai atau aliran dan gambar lokasi peta atau zona serta komponen statistik seperti mean, purata, median, penengah dan mode kekerapan. Maksudnya dia ada infografik itu. Dia disertakan dengan grafik. Okey, ini jenis-jenis penyelidikan kuantitatif. Yang pertama penyelidikan eksperimental. Tengok secara umum, secara pengetahuan umum. Okay, penyelidikan eksperimental adalah sesuatu jenis kajian kawalan terhadap pemelubah di bawah sesuatu situasi yang dimanipulasikan oleh penyelidik. Boleh diuruskan dengan kajian sampel atau kumpulan kawalan di dalam makmal atau di bawah situasi yang sebenar. Di dalam sesuatu kajian, uji kaji sesuatu kumpulan kawalan yang mengandungi aspek-aspek yang relevan atau serupa dengan kumpulan eksperimental dibentuk. Semua kajian ditumpukan kepada kumpulan eksperimental, sedangkan kumpulan kawalan digunakan untuk membuat perbandingan dengan hasil kajian yang diperolehi daripada kumpulan eksperimental. Okay, contoh kumpulan A, kumpulan eksperimental. Sebagai murid dalam kelas diberi makanan berzat untuk mengesan pengaruh keberkesanan pembelajaran. Kumpulan B, kumpulan kawalan. Sebagai murid lain diberi makanan yang kurang berzat. Okay, yang kedua adalah penyelidikan korelasi. Korelasi ini merujuk kepada ujian statistik di mana pemoleh ubah digunakan untuk membuat perbandingan. Suatu jenis penyelidikan menggunakan ujian statistik untuk mengenal pasti pola-pola dan perhubungan di antara dua pemoleh ubah dalam kajian. Misalnya pemoleh ubah pembelajaran kolaboratif dengan kerja tugasan di rumah yang mempengaruhi prestasi pembelajaran.
Okay, asas penyelidikan korelasi ada dua hipotesis. Hipotesis ni andaian awal yang perlu diuji dulu. Kalau di dalam kuantitatif, hipotesis ni perlu diuji dulu. Kalau di kualitatif, ada juga hipotesis tapi tak dinyatakan sebegini macam kuantitatif ni kan, dia dalam bentuk hipotesis null dengan alternatif ni. Kalau di kualitatif dia tak nyatakan begini, tapi dia ada tapi tak nyatakan begini. Kan dalam kuantitatif, hipotesis, bentuk andaian ni dinyatakan dalam dua bentuk, hipotesis null dan hipotesis alternatif. Null ni tak menyokong, songsang, lawan. Hipotesis alternatif ni yang menyokong. Contoh kita tengok objektif kajian. Ini contoh kajian lah, objektif kajian. Mengenai pasti latar belakang status sosioekonomi remaja yang terlibat dalam tabiat merokok. Boleh ubah sini nampak status sosioekonomi remaja, tabiat merokok. Dan tabiat merokok ada boleh ubah sini. Okey. Adakah terdapat hubungan antara status sosioekonomi dengan tabiat merokok remaja? Okey, kalau tengok hipotesis null tadi, tiada terdapat hubungan, tak ada hubungan pun antara status sosioekonomi dengan tabiat merokok remaja. Sosioekonomi ni tak mempengaruhi tabiat merokok remaja tu. Hipotesis alternatif, ada hubungan. Terdapat hubungan antara status sosioekonomi dengan tabiat merokok remaja. Ada hubungan antara dua pemboleh ubah tu. Kalau hipotesis null, tidak ada hubungan antara dua pemboleh ubah tu. Okey, perbandingan kualitatif dan kuantitatif. Okey, kita tengok antara ni, yang pertama adalah analisis. Kalau analisis ni kualitatif, kualitatif membual tu dia akan analisis mengikut tema. Kan? Kalau kuantitatif dia pakai kaedah statistik. Okey, kalau kualitatif dia fokus pada kualiti. Kalau kuantitatif dia fokus pada kuantitatif. Kan, sebab tu kalau tengok responden dia mengambil, kalau kuantitatif dia pakai responden yang banyak. Kan, kalau kita buat soal sidik kepada 10, hanya 10 responden ataupun 10 ke 20 macam tu responden yang sedikit untuk soal sidik, maka data dia ada masalah. Kan, tapi kalau kualitatif walaupun responden dia sikit, kan, informan dia sikit, sampel dia sikit, tapi kita akan beri fokus yang lebih, kan. Kita akan beri penekanan yang lebih untuk mendapatkan data yang lebih terperinci. Okey ya. Okey, hipotesis menjana generatif hipotesis. Kalau kuantitatif menguji testing hipotesis. Dia ada kuantitatif macam saya sebut tadi lah, dia ada hipotesis andaian awal tu, kemudian kena testing dulu. Testing tu adalah ujian dia. Antaranya Cronbach alpha, ada lagi. Okey, keberadaan penyelidik. Kualitatif penyelidik dekat. Penyelidik dekat. Kan, maksudnya kita nak buat temu bual ke, pemerhatian ke, penyelidik kena ada dekat dengan kawasan tu. Dekat dengan, kalau temu bual, dekat dengan informan kan, dekat dengan subjek. Tak boleh nak buat temu bual jarak jauh. Kan, buat online. Atau surat ke apa kan. Kalau kuantitatif, penyelidik jauh. Penyelidik jauh. Maksudnya, boleh lah kalau sekarang, kalau baru-baru ni kita baru lepas pada fasa pandemik kan. Kalau dulu famous lah kalau kita buat soal sidik dalam Google Form. Kan? Tapi kalau kualitatif, penyelidik dekat. Kan? Lebih lagi kalau pemerhatian, memang kena dekat. Kan? Sebab dia ada pemerhatian macam sebut tadi, participatory, dia terjun terus dalam kawasan tu. Ada yang direct observation. Kan? Contoh kalau kita nak kaji tentang gejala buli, contohlah gejala buli kan, contoh gejala buli, gejala buli ke contoh budaya rempit ke kan, nampak ni sikit kan, budaya rempit kan, macam mana pengaruh budaya rempit, contoh macam tu kan, nak tahu pengaruh budaya rempit ni macam mana, kenapa budak-budak merempit kan, nak buat kajian macam tu. Maka pengkaji tu akan turun padang, pemerhatian akan tengok kan, kalau kita kata tentang macam mana pengaruh orang yang mengambil dadah contoh kan, kita buat pemerhatian, kita buat kajian kualitatif ke, tembual kan, maka penyelidik akan turun padang, akan berada dekat dengan tu, dengan subjek ke, dengan kawasan kajian. Ufuk masa, longitudinal. Longitudinal ni bahasa lain. Okey, seterusnya kita sambung kepada ufuk masa. Okey, kalau ada kualitatif, dia menggunakan istilah longitudinal. Longitudinal ni maksud dia memakan tempoh masa yang lama.
kan, sebab pemerhatian tu pun makan tempoh masa lama juga, temu bual, nak analisis kan. Jadi untuk menjalankan kaedah kualitatif ni mostly dia akan makan masa tempoh yang agak lama, berbeza dengan kuantitatif. Kuantitatif cross sectional, maksud dia makan masa yang agak singkat, singkat lagi lah daripada kualitatif kan. Contoh kalau kita buat soal selidik, kita edarkan soal selidik, responden dah jawab and kita kumpul dan kita buat analisis, dia agak singkat lah. Kalau kualitatif dia mungkin agak makan masa lama sebab mungkin kat temu bual kan, kat pemerhatian mostlynya kat situ kan. Okey, seterusnya keputusan. Keputusan kalau kualitatif dia tidak menumpukan pada generalisasi. Kalau kuantitatif dia menumpukan pada generalisasi sebab dia ada kaitan dengan persempelan populasi tu. Itu nanti akan dibincangkan oleh Zulaika dalam aspek dengan tajuk persempelan. Okey, seterusnya pendekatan. Kalau kualitatif dia pakai pendekatan induktif. Kalau kuantitatif dia guna pendekatan diduktif. Kan, pendekatan diduktif ni dia mula dengan teori dulu, kemudian dia ada hipotesis yang khusus untuk diuji. Kemudian ada yang awal tu dicadangkan, dibuktikan melalui ujian, nak tengok dulu konsep ni boleh diterima ataupun ditolak. Okey, yang seterusnya sumber data. Sumber data kalau mostly kualitatif dia pakai data sekunder, mostly lah pakai data sekunder. Data yang dah diproses. Kan contoh kalau kita pakai contoh misalnya dokumentasi kan, kita nak rujuk artikel ke apa ke, data sekunder, data yang dah diproses. Mostly kalau kuantitatif, data primer, data mentah yang belum diolah lagi. Temu bual, soal sidik dia belum diproses, kita edar dah dapat data, dia data mentah, belum lagi diproses. Okay, sampel. Okay, sampel kualitatif, sampel dia macam kita tengok kan, yang tadi kualitatif dia mementingkan kualiti. Kan, dia tak pakai responden yang ramai. Kan, kalau kita tengok dalam buku rujukan antara 5 sampai 60. 60 tu kira agak banyak jugalah kalau kita nak buat tembual. Kan, jadi sampel dia sampel yang kecil saja. Sampel yang kecil, dan sampel kecil tu kita akan memberi fokus penekanan yang lebih untuk mendapatkan data. Okay, kalau kuantitatif dia memakai persempelan yang besar. Itu pun ada cara-cara, ada kaedah-kaedah nak menentukan sampel dalam populasi. Itu nanti akan dibentangkan oleh Zulaika juga. Okey, instrumen. Okey, tadi kita dah sebut secara general tadi. Instrumen kalau kualitatif dia pakai kaedah temu bual, instrumen temu bual, pemerhatian dan dokumentasi. Dia ada lagi lah, mungkin ada lagi. Tapi ini kira general yang kira kita biasa pakai, biasa dengar. Okay, kalau kuantitatif, soal selidik dan eksperimen. Yang ini akan diterangkan lebih detail lagi dalam tajuk instrumen kajian nanti. Okey, seterusnya kaedah gabungan. Ini antara kaedah yang agak terkenal juga, yang ramai yang pakai. Okay, kaedah gabungan merupakan reka bentuk yang menggabungkan dua kaedah penyelidikan yang berbeza. Kan, lebih pengumpulan data untuk menjawab setiap persoalan kajian. Kan, dia pakai kualitatif pun dia pakai, kuantitatif pun pakai. Tujuan dia apa? Supaya dapat menjalankan penyiasatan dengan lebih mendalam dan mendapatkan pelbagai jenis maklumat. Bila kita buat reka bentuk gabungan ni, macam saya beritahu tadi, data yang ada data utama dan ada data sokongan. Kan, saling melengkapi. Jadi data tu akan jadi lebih kukuh. Kan, data tu akan jadi lebih kuat. Asas penyelidikan kuantitatif adalah berpandukan teori secara didaktif dan membangunkan menguji hipotesis. Hipotesis akan diuji dulu untuk menentukan boleh diterima ataupun ditolak. Asas penyelidikan kualitatif adalah untuk membina tema atau kategori dan secara induktif. Ni dalam, kalau kita tengok dalam temu bual tu kita nampaklah nanti kan, hasil daripada temu bual kita nak analisis, kita akan kategorikan kepada tema dan kategori yang tertentu. Okey, yang seterusnya menggabungkan kedua-dua jenis kajian secara serentak. Kualitatif dan kuantitatif itu digabungkan secara serentak dalam satu kajian. Satu pembalik ubah yang sama. Saling menutup mana-mana kelemahan. Okay, dia punya kelebihan ni. Saling menutup mana-mana kelemahan. Saling sokong menyokong. Dan saling asimilasi, lengkap dan melengkapi antara data utama dan data sokongan. Kan, sebab tu kita, macam saya kata, ada weightage, ada perberatan yang mana kita lebih dalam tu kan, boleh je buat 50-50, ada yang kata tak boleh kan, tapi mostly yang saya rujuk kalau boleh dia ada
majority sikit. Contoh keutamaan kan. Contoh kita pakai kualitatif lebih pada kuantitatif. Kan, jadi kualitatif tu data utama dari sokong oleh data kuantitatif. Kan, contoh 2 objektif dia pakai kualitatif, 1 objektif pakai kuantitatif. Kan, macam tu kan sebaliknya. Okey, triangulasi dalam mixed method. Triangulasi maksudnya 3 lah. Okey, penyelidikan kaedah gabungan sinonim dengan penggunaan konsep triangulasi ini famous kan. Kalau kita kata mixed method, dia agak terkenal dengan triangulasi. Pengumpulan data yang bersifat pelbagai atau satu teknik pengurutan data yang bertentangan antara satu sama lain untuk memperlihatkan data daripada sumber-sumber yang lain. Maksudnya kalau tiga instrumen tu, maksudnya instrumen tu tak boleh sama lah serentak kan. Pakai kalau macam kualitatif dia pakai temu bual, pemerhatian, dokumentasi, 3 juga. Tapi dalam data yang sama, dalam reka bentuk yang sama, kualitatif tak boleh. Dia bertentangan. Ada instrumen daripada kualitatif dan ada juga instrumen daripada kuantitatif. Okey, data yang sepadu bagi menyokong menjadi lebih kukuh dan mantap kerana adanya pelbagai sokongan daripada pelbagai sumber subjek. Satu teknik penyelidikan yang dipukulkan pelbagai kaedah. Triangulasi itu dia guna 3 instrumen. Tapi ada juga kajian, ada juga scholar yang kata 2 pun dah kira triangulasi. Tapi 2 tu berbeza reka bentuk lah, berbeza rumah lah. Kan, jangan 2 tu kita pakai temu bual, pemerhatian dalam rumah yang sama kan, temu bual pemerhatian 2 kaedah tapi rumah yang sama, kualitatif tak boleh. Dia akan jadi mix, dia akan jadi yang tadi kita bincang tadi tu, dua instrumen dan kaedah yang sama kan. Tapi kalau mixed method dia mesti ada kualitatif, dia mesti ada kuantitatif kan. Triangulasi basic 3, tapi ada kalau kita tengok rujukan buku ada kata 2 pun boleh kan. Contoh dia temu bual dan soal sidik. Contoh temu bual daripada kualitatif dan soal sidik pada kuantitatif. Soal sidik pada kuantitatif dan dokumentasi kan daripada kualitatif. Dia walaupun 2 tapi dalam rumah yang lain, reka bentuk yang berbeza. Teknik melibatkan 3 jenis instrumen yang berbeza. Boleh 3, boleh 2 macam kita kata tadi lah. Ada buku yang kata 2 pun boleh jadi triangulasi kan. Ada juga yang kata bila kita buat soal sidik pun cara tak langsung kita dah buat pemerhatian kan. Sebab kita tengok gelagat macam mana responden itu berinteraksi kan dengan kita kan. Dapat soalannya macam mana, cara dia jawab macam mana. Macam tu. Teknik melibatkan 3 jenis instrumen yang berbeza tetapi mempunyai gandungan item pemboleh ubah yang sama. Ketiga-tiga instrumen tersebut hendaklah diberikan kepada kumpulan sampel yang sama pada masa yang sama. Maksudnya contoh kalau kita buat contohlah kalau kita buat soal sidik dan eksperimen. Jadi melibatkan responden yang sama. Ini rumusan lah tadi. Okay, rumusan mono method tunggal. Sama ada kita nak pilih kualitatif atau kuantitatif. Kalau mixed method gabungan. Kualitatif dan kuantitatif digunakan secara serentak. Tapi kalau kita tengok dalam buku ada juga kaedah kita nak pelaksanaannya, sama ada kaedah berurutan masa. Kaedah berurutan masa ni maksud dia kita buat satu-satu dulu kan. Contoh kita buat objektif pertama kita buat soal sidik dulu. Okey, kita buat soal sidik dulu, dapat data, dapat analisis, okey, tak apa, dah settle baru kita sambung ke instrumen yang lain. Ada setengah yang buat macam tu dan boleh juga secara serentak kan. Secara serentak tu temu bual pun buat serentak, soal sidik buat serentak kan. Dan ada juga yang buat mengikut kepentingan kan. Contoh kalau objektif yang kedua tu lebih penting untuk dapatkan data dulu, dia buat dulu yang objektif yang kedua. Contoh objektif kedua soal sidik kan. Dia buat dulu soal sidik. Kemudian baru dia buat objektif yang pertama, contohnya dokumentasi. Dia ikut kepentingan mana dulu yang dia nak dapatkan data. Okey, itu saja. Okey, cara rumusan tadi macam mana kita beritahu kepentingannya menentukan reka bentuk kajian ni, kita kena faham betul-betul. Kena faham betul-betul objektif kajian. Nak faham betul-betul objektif kajian, kena faham betul-betul permasalahan kajian. Apa yang kita nak fokuskan. Kan, apa masalah macam mana nak fokuskan, maka kita keluarkan, kita akan membentuk objektif.
Daripada objektif tu kena bagi faham, kena bagi jelas supaya dapat gambaran macam mana nak buat, macam mana nak menentukan reka bentuk kajian, sama nak pakai kualitatif ke, kuantitatif ke, ataupun kaedah gabungan tadi. Ini antara contoh tadilah macam yang saya beritahu tadi kan, mengenai pasti persepsi mahasiswa USAS terhadap konsep halalan thayyiban. Jadi kita tengok di sini cara rambang, kita nampak persepsi mahasiswa USAS ada terlibat responden kat situ. Kan ada terlibat responden, persepsi nak mengukur pula, nak mengukur kefahaman mahasiswa USAS tu. Jadi sesuai kita pakai kuantitatif, sebab apa? Instrumen soal selidik. Jelas. Okey, soal selidik. Jadi kalau nak menentukan sampel berapa orang apa semua, itu akan disambung oleh Zulekha nantilah. Jadi kena faham betul-betul. Jadi jika tak kena, contoh kita tengok macam ni kan, objektif tak kena dengan reka bentuk kajian. Objektif mengenai pasti persepsi mahasiswa USAS, contoh. Lepas tu tiba-tiba kita nak pakai instrumen dokumentasi pula, kualitatif. Tak jadi lah. Bila reka bentuk salah, jadi tak tesis tu? Tak jadi lah. Jadi salah lah. Kita buat je kan, siap je. Cuma tak kena lah kat mata orang kan. Jadi salah. Dia macam kita nak makan ikan siakap lah. Ikan siakap kan, pergi order dia ikan siakap, dia buat benda lain, dia tak faham resepi kan. Proses tu resepi lah daripada proses nak siapkan ikan siakap tu kan. Kita nak ikan siakap, jiwa kita nak ikan siakap, tapi waiter tu tukang masak tu buat benda lain, jadi ikut lain, tak kena gaya. Dapat tak makanan? Dapatlah makanan tu, tapi tak kena dengan kita. Makan kenyang juga, tak kena dengan kita kan. Macam tu. Jadi penting faham betul-betul, bentukkan betul-betul objektif kajian dan create. Dari situ boleh create reka bentuk kajian. Dia tak pelik kalau berlaku, contoh kita dah create elok-elok dan kemudian bila kita nak buat reka bentuk kajian bab 3 tu, tiba-tiba ada select kat mana-mana. Mungkin ada juga yang akan mengubah balik, adjust balik, sama ada nak adjust di reka bentuk kajian itu sendiri ke, nak adjust di bab 3 tu, ataupun nak adjust mula objektif kajian. Jadi sebab itulah kepentingan betul-betul nak faham. Kalau kita kata nak menentukan satu kajian ni full kuali ke, full kuanti ke, gabungan ke, dari mana? Dari objektif kajian. Cara kalau dari sudut umumnya, daripada tajuk pun kita boleh nampak dah. Kan in general kan, kalau tengok tajuk, contoh tajuk ni, halalan thayyiban menurut Al-Quran. Kajian terhadap pengetahuan mahasiswa USAS. Ada aspek responden situ kan. Kadang-kadang boleh jadi juga temu bual kan. Kadang-kadang boleh jadi soal sidik sebab responden pun ada, temu bual pun boleh jadi juga, ada dilibatkan responden juga. Kan, tapi kalau tengok tajuk kita faham secara umum kan, tapi bila kita go through dalam sikit baru kita faham tajuk ke mana hala tuju kajian sebenarnya. Okey, itu saja daripada saya. Minta maaf jika ada kesilapan apa, mohon nanti Prof untuk betulkan jika ada apa kesilapan, sebab agak sikit gementar Okey, sekian, terima kasih. Farhan tolong gerakkan slide Ika ya. Okey, sini. Okey. Hari ini saya akan menerangkan apa itu persampelan. Okey, kita tengok definisi. Okey, persampelan ni bermaksud pemilihan sebahagian elemen seperti manusia, haiwan, organisasi, tempat atau fenomena daripada sekumpulan populasi yang bertujuan untuk mendapatkan maklumat dan data tentang populasi tersebut. Okey, maklumat dan data daripada sampel kita boleh gunakan untuk membuat satu rumusan berkenaan populasi yang diwakili oleh sampel tersebut. Okey, setiap sampel perlu menggambarkan ciri-ciri populasi. Okey, slide baru Pak Ain. Okey, proses persampelan bermula dengan mendefinisikan populasi dan seterusnya menentukan populasi. Okey, kegagalan pengkaji memilih populasi sasaran akan menyebabkan keseluruhan kajian tidak boleh digunakan untuk membuat satu rumusan. Okey, seumpamanya tajuk kajian adalah berkenaan dengan buruh asing dari Thailand yang bekerja di negeri Kedah, tetapi unsur populasi yang dipilih adalah memasukkan elemen buruh Thailand yang bekerja dari Perlis. Okey, seterusnya mengenal pasti rangka persampelan
untuk menentukan apakah reka bentuk pensampaian yang akan pengkaji gunakan. Okey, selepas pengkaji menentukan bilangan sampel, pengkaji perlu menentukan saiz sampel bagi menentukan kaedah pensampaian yang pengkaji akan gunakan sesuai atau tidak terhadap kajian sebelum mengutip data. Okey, slide seterusnya. Okey, menentukan populasi. Okey, maksud populasi adalah satu set unsur atau elemen yang hendak dikaji pada suatu tempat, masa dan keadaan tertentu mengikut objektif kajian. Okey, maksud menentukan populasi adalah menentukan sasaran kajian seperti kategori atau ciri-ciri unsur yang hendak dikaji pada satu tempat, masa dan keadaan tertentu mengikut objektif kajian. Okey, contoh kajian terhadap perokok tega dalam kalangan remaja. Okey, pekaji nak mengkaji perokok tega dalam kalangan remaja. Jadinya sasaran kajian yang ditentukan oleh pekaji hanyalah remaja yang hisap rokok tega sahaja dengan mengabaikan responden yang melebihi umur remaja. Okey, populasi terbahagi kepada 3 iaitu populasi yang sebenar, populasi sasaran dan populasi capaian. Okay, next slide. Okey, ini adalah raja populasi. Okey, populasi sebenar adalah populasi yang mengandungi semua unsur dalam populasi yang ingin dikaji. Okey, dalam kes-kes tertentu, populasi sebenar ni amat kita sukar untuk perolehi dan sangat hampir mustahil untuk kita perolehi. Okey, contohnya dalam populasi sebenar ni saya ambil contoh kajian yang melibatkan jenayah seperti penyalahan gunaan dadah, perjudian, pelacuran, kongsi gelap ni amat sukar pengkaji nak tahu berapakah jumlah atau populasi sebenar golongan yang terlibat dalam kes ini. Okey, itu adalah populasi sebenar. Okey, populasi sasaran ialah unsur yang hendak dikaji bagi merumuskan sesuatu keputusan. Okey, dalam menentukan populasi sasaran bermaksud menentukan populasi yang boleh dikaji. Okey, saya bagi contoh, bagi kajian yang melibatkan jenayah penyeludupan dadah, penyelidik hanya mensasarkan penyelundup yang ditahan di pusat tahanan sahaja. Okey. Seterusnya, walaupun sasaran kajian seperti pengedar dadah boleh diperolehi daripada tahanan-tahanan di dalam penjara, tetapi ia amat sukar diperolehi kerana ia memberi ancaman kepada keselamatan pengkaji. Okey, seterusnya populasi capaian. Okey, populasi capaian ni adalah populasi yang paling realistik yang boleh dijadikan sebagai asas untuk membuat satu rumusan dalam dapatan kajian. Okey, next slide. Okey, sampel. Apa maksud sampel? Sampel ni adalah satu kumpulan unsur yang terdiri daripada orang, haiwan, benda, institusi, tempat atau fenomena yang menjadi sumber maklumat dan data yang diperlukan oleh penyelidik. Okey, apa itu ralat pensampaian? Okay, ralat pensampaian adalah perbezaan atau variasi antara mean bagi sampel yang rawak dengan mean populasi yang bertabur secara normal. Okey. Proses pengambilan sampel ni akan mewujudkan satu perbezaan sampel dengan populasi kerana tidak semua unsur dalam populasi terhadap satu kajian pengkaji dapat kutip data. Okey, oleh itu bila wujud perbezaan antara anggaran sampel dengan populasi yang sebenar. Okey, perbezaan itulah dinamakan ralat pensampaian. Okey, rangka pensampaian adalah senarai semua sampel dalam populasi iaitu unit pensampaian atau unit analisis. Okey, dalam pengetahuan tentang maklumat dan data berkenaan dengan populasi kajian adalah sangat penting bagi pengkaji kerana ia membolehkan pengkaji mengenal pasti rangka pensampaian, menentukan kaedah pensampaian, menentukan bilangan sampel dan menentukan saiz sampel. Okey, next slide. Ini adalah rajah bagaimana kita nak menentukan rangka pensampaian. Okey, menentukan rangka pensampaian ini adalah bertujuan untuk menentukan sampel yang manakah yang hendak dipilih bagi mencapai objektif kajian.
dan menggambarkan satu-satu populasi. Okey, menentukan rangka pensampaian ini juga dapat mengenal pasti kaedah yang paling terbaik untuk digunakan dalam mengumpul data selain menentukan sama ada sesuatu unsur atau sampel itu boleh dicapai ataupun tidak daripada populasi. Okey, rangka pensampaian ini bergantung kepada kaedah pensampaian. Okey, next slide. Okey, menentukan kaedah pensampaian. Okey, dalam menentukan kaedah pensampaian, ia bergantung kepada bagaimanakah cara sesuatu sampel itu hendak dipungut, iaitu sama ada secara pensampaian kebarangkalian, pensampaian bukan kebarangkalian dan pensampaian yang lain. Okey, next slide. Okey, contoh raja-raja pensampaian kebarangkalian. Untuk pengetahuan semua, okey, raja-raja pensampaian kebarangkalian terbagi pada 4, iaitu pensampaian rawak mudah, pensampaian rawak berlapis, pensampaian kelompok dan pensampaian sistematik. Okey, next slide. Ini adalah raja pensampaian rawak mudah. Okey, pensampaian rawak mudah ni adalah suatu pensampaian asas dan menjadi dasar kepada reka bentuk pensampaian yang lain. Okey, jenis pensampaian ini memastikan setiap individu mempunyai peluang yang sama untuk dipilih bagi mewakili satu populasi. Okey, pensampaian ini juga mempunyai peluang yang sama untuk dipilih. Bermaksud semua unsur berhak untuk dipilih tanpa mengambil kira atau mengabaikan faktor-faktor yang lain. Okey, kelebihan pensampaian rawak mudah ini adalah ia adalah sangat mudah dan murah untuk dilaksanakan. Okey, sebagai contoh, saya bagi contoh, pekaji nak mengkaji setiap pelajar, sikap pelajar, maafkan saya, sikap pelajar terhadap subjek akademik professional writing. Okey, jadi kat sini pengkaji mendapati bahawa semua pelajar layak dipilih sebagai sampel tanpa mengira semester, pelajar atau program pengajian, asalkan pekaji mengkaji pelajar yang mengambil kursus akademik professional writing. Okey, slide yang seterusnya. Ini adalah raja pensampaian rawak berlapis. Okey, pensampaian rawak berlapis adalah sesuai digunakan bagi populasi yang tak seragam, tetapi ada rangka pensampaian. Okey, populasi tak seragam ni bermaksud pensampaian rawak mudah tak boleh digunakan kerana tak dapat mewakili lapisan-lapisan yang wujud dalam satu populasi dan ia boleh meningkatkan randat pensampaian. Okey, jenis pensampaian ini sangat sesuai digunakan jika penyelidik ingin membuat perbandingan di antara beberapa subpopulasi. Okey, saya bagi contoh dalam raja pensampaian rawak berlapis ni, pekaji nak mengkaji satu kajian kepuasan terhadap kerja. Misalnya pengkaji menjalankan satu kajian dalam kalangan Angkatan Tentera Malaysia. Okey, populasi anggota tentera adalah berlapis-lapis dan tidak seragam mengikut pangkat. Okey, setiap pangkat ni adalah berbeza dan dikhawatiri memberi jawapan yang berbeza. Contoh pegawai yang berpangkat tinggi seperti major, captain dan lieutenant cenderung memberi jawapan yang sangat puas hati dengan bidang kerjayanya berbanding anggota yang berpangkat rendah seperti prebet yang cenderung memberi jawapan kurang puas hati. Oleh itu, sampel akan dipilih daripada setiap lapisan pangkat yang ada dalam tentera Malaysia. Jadi, saiz sampel tidak semestinya dalam jumlah yang sama. Okey. Okey, seterusnya, slide yang seterusnya. Okey, ini adalah raja pensampaian berkelompok. Okey, raja pensampaian berkelompok ni adalah sesuai jika elemen-elemen yang terdapat di dalam populasi adalah tidak seragam. Okey, pensampaian berkelompok ni melibatkan pembahagian populasi kepada kelompok yang terpisah dari segi geografi ataupun sepadan. Okey, tujuan pensampaian berkelompok ni adalah dijalankan untuk melakukan pensampaian kelompok kerana adanya ketidakkeseragaman unsur dalam kalangan kelompok tetapi terdapat keseragaman antara sama kelompok. Contohnya,
pengkaji nak melakukan kajian terhadap sikap pensyarah universiti, misalnya terhadap penggunaan komputer sebagai bahan bantuan pengajaran. Okey, pengkaji mendapati bahawa terdapat banyak pensyarah yang mengajar pelbagai kursus di fakulti yang berbeza. Oleh itu, penentuan sampel ni dibahagi ikut kelompok fakulti seperti Fakulti Ekonomi, Fakulti Islam, Fakulti Sains, Fakulti Sastra, Fakulti Sejarah. Okey, cara ni dapat mengurangkan kesukaran dalam menentukan rangka pensampilan dan menjimatkan masa. Okey, jika satu negara tu dia mempunyai 8 buah universiti dan setiap universiti mempunyai 5 fakulti, jadinya pensampilannya akan dibahagikan kepada 8 kali 5 iaitu 40 kelompok. Jadinya setiap kelompok tu akan diberi nombor 1 hingga 40. Jika 10 kelompok tu dipilih secara rawak, secara purata, jadinya setiap kelompok tu terdiri daripada 400 orang pensyarah, maka jumlah sampel ialah 4,000 orang yang akan dipilih secara rawak. Okey, slide yang seterusnya. Okay, ini adalah raja pensampilan sistematik. Okey, pensampilan sistematik ini adalah suatu teknik yang sangat mudah dan ringkas. Ia juga memerlukan rangka pensampilan yang lengkap seperti rawak mudah dan berlapis dengan sampel yang dipilih secara rawak daripada unsur pertama dalam rangka pensampilan. Okey, saya bagi contoh. Pengkaji nak mengambil sampel sebanyak 50 daripada 250 isi rumah yang terdapat dalam satu kawasan. Jadinya hal ini bermakna bahawa pengkaji mempunyai rangka pensampilan sebanyak 250 isi rumah, iaitu unsur yang dipilih sebagai sampel adalah selang bagi setiap 5 isi rumah, iaitu 250 bahagi 50. Jawapannya adalah 5. Jadinya satu unsur dipilih secara rawak. Misal nombor 5. Jadinya sampel pertama adalah isi rumah yang ke-5 dan seterusnya isi rumah yang ke-10, 15, 20, 25 dan sehingga 50. Jadinya kat sini unsur pertama ni akan dipilih secara rawak, tetapi unsur berikutnya akan ditetapkan. Okey. Seterusnya. Okey, contoh raja-raja pensampilan bukan kebarangkalian. Okey. Di sini pengkaji akan menjalankan satu pensampilan bukan kebarangkalian jika populasi tak diketahui. Okey, teknik pensampilan bukan kebarangkalian ini akan digunakan apabila tidak terdapat rangka pensampilan atau populasi yang pengkaji tak dapat tentukan, seperti kajian politik yang melibatkan kesalahan pemerintah seperti rasuah dalam kalangan ahli politik, ataupun dalam bidang keagamaan seperti pengkaji nak mengkaji bilangan penganut agama Islam yang murtad dan sebagainya. Okey, walaupun pensampilan bukan kebarangkalian ini lebih praktikal, mudah, murah, tetapi rumusan terhadap populasi tak dapat dilakukan. Okey, pensampilan bukan kebarangkalian ini terbahagi kepada 4, iaitu pensampilan selesa, pensampilan bukan kebarangkalian selesa, pensampilan bukan kebarangkalian tujuan, pensampilan bukan kebarangkalian kuota dan pensampilan bukan kebarangkalian berbola salji. Okey, next slide. Okey, ini adalah raja pensampilan selesa. Okey, raja pensampilan selesa ini juga dikenali sebagai pensampilan secara kebetulan. Okey, jadinya kat sini pengkaji ni akan memilih mana-mana responden yang pengkaji mula-mula akan bertemu dan yang paling hampir dengan pengkaji. Contohnya, pengkaji nak menjalankan kajian, nak mengetahui pendapat pelajar tentang keberkesanan ceramah motivasi yang dihadiri oleh mereka. Jadinya kat sini pengkaji akan menemubual seramai 10 orang pelajar yang kebetulan mula-mula pengkaji temui dan yang paling hampir dengannya di kerusi bahagian hadapan dewan. Jadinya pelajar lain yang jauh di belakang dewan tidak mempunyai peluang untuk ditemu bual. Okey, kebarangkalian peserta-peserta yang dipilih adalah berbeza walaupun pengkaji tidak mempunyai apa-apa kriteria pemilihan responden dan pemilihan tidak dibuat secara rawak. Jadinya pengkaji tidak dapat menganggarkan ralat pensampilan kerana prosedur pensampilan bukanlah
pensampilan rawak. Okey. Next slide. Okey, ini adalah raja pensampilan tujuan. Okey, raja pensampilan tujuan ni adalah merujuk kepada prosedur pensampilan terhadap sekumpulan responden yang mempunyai ciri-ciri yang tertentu sahaja. Contohnya kat sini, jika pengkaji nak mengkaji kesan penting sekolah terhadap pencapaian akademik dalam kalangan pelajar, jadinya hanya pelajar yang penting sahaja akan dipilih sebagai responden. Jadi, kajian ini tidak mewakili keseluruhan populasi pelajar di sekolah tersebut. Okey, next slide. Okey, ini adalah raja pensampilan kuota. Okey, pensampilan ini dilakukan ke atas kumpulan responden tertentu yang dipilih dengan bertujuan tertentu. Okey, pemilihan sampel ni juga berdasarkan kuota yang telah ditetapkan dan dikategorikan oleh penyelidik. Contohnya, pengkaji nak mengenal pasti pendapat pemain badminton yang terlibat dengan keberkesanan program latihan intensif badminton anjuran sebuah kelab. Jadi kat sini pengkaji haruslah membahagikan pemain kepada dua kategori, iaitu kategori pemain yang berlatih 4 kali atau lebih seminggu dan kategori pemain yang berlatih kurang daripada 4 kali seminggu. Jadi pengkaji memilih 20 orang pemain bagi setiap kategori berdasarkan kedua-dua kategori. 20 orang pemain yang dipenuhi. Okey. Raja seterusnya. Yang terakhir adalah raja pensampilan berbola salji. Okey. Raja pensampilan berbola salji ni adalah di mana responden ni diminta untuk mencadangkan responden yang lain yang mempunyai ciri-ciri yang sesuai untuk suatu kajian. Okey, pensampilan berbola salji ini juga akan digunakan apabila senarai nama subjek kajian tidak diperolehi, terutama kes-kes yang melibatkan perkara-perkara yang sensitif seperti kajian penyalaan gunaan dadah, pelacuran dan sebagainya. Okay, jadi kat sini pengkaji bila dia nak menggunakan pensampilan berbola salji, dia akan menembual seorang penagih dadah terlebih dahulu. Dan setelah selesai menembual seorang penagih dadah, maka penyelidik akan meminta kerjasama penagih yang pertama tadi untuk membawa pengkaji bertemu dengan penagih yang kedua untuk menembual. Okey, next slide. Okey, pensampilan lain. Okey, pensampilan lain ni ada terbahagi kepada 4, iaitu pensampilan dimensi, pensampilan case critical, pensampilan variasi maksimum dan pensampilan yang terpilih. Okey, pensampilan dimensi. Ia akan digunakan dalam penyelidikan yang kecil atau kajian kes. Hal ini bermaksud hanya sebilangan kecil sahaja subjek yang mempunyai ciri-ciri khas yang menarik minat pengkaji yang dijadikan bahan dari responden kajian. Okey, penyelidikan juga boleh melibatkan hanya seorang responden, tetapi pengkaji haruslah mengkaji dalam kajian yang lebih mendalam. Itu adalah pensampilan dimensi. Okey, sebagai contoh pensampilan dimensi, okey, pengkaji nak mengkaji kepuasan pelajar asing terhadap universiti yang mereka sedang belajar. Okey, dalam pensampilan dimensi, contohnya pengkaji nak melakukan penyelidikan terhadap kepuasan pelajar asing terhadap universiti yang mereka sedang belajar. Jadi kat sini dalam penyelidikan ini, pengkaji haruslah melibatkan pelajar asing sahaja, bukanlah melibatkan pelajar-pelajar yang lain. Okey, seterusnya, pensampilan case critical. Okey, pensampilan case critical ni adalah dijalankan bagi kes-kes yang spesifik sahaja seperti tingkah laku yang aneh, luar biasa atau kes yang jarang dijumpai. Okey, pensampilan case critical ni akan digunakan untuk menyelidik individu atau kumpulan yang unik. Contohnya pengkaji nak melakukan suatu kajian terhadap kejayaan seorang ahli sukan yang berjaya walaupun ahli sukan tersebut datang dari keluarga yang miskin. Okey, seterusnya pensampilan
variasi maksimum. Okey. Individu atau kumpulan yang dipilih bagi mewakili tahap terendah dan tahap tertinggi dalam sesuatu nilai selanjar. Contohnya kat sini, pengkaji nak melakukan penyelidikan terhadap sekumpulan pelajar yang lemah pencapaian akademik berbanding dengan sekumpulan pelajar yang tinggi dalam pencapaian akademik. Jadi kat sini pengkaji akan memilih kedua-dua sampel tersebut untuk pengkaji mengkaji hubungan antara tahap pencapaian akademik dan kepemimpinan dalam persatuan pelajar. Okey, andaian awal oleh pengkaji adalah pelajar yang lemah dalam pencapaian akademik akan juga lemah dalam kepemimpinan berbanding pelajar yang mempunyai tinggi pencapaian akademik. Okey, seterusnya pensampelan terpilih. Okey, individu atau kumpulan yang dipilih oleh pihak lain di luar kawalan penyelidik. Okey, kat sini penyelidik nak mengkaji tentang kegiatan haram dengan menemukan 100 orang ahli kongsi gelap di dalam sebuah penjara. Bagaimanapun atas sebab keselamatan dan kerahsiaan, pihak penjara hanya membenarkan 30 orang kongsi gelap sahaja yang boleh diterbual. Jadinya kelompok 30 orang responden tersebut dipilih oleh pegawai penjara tersebut, bukan oleh penyelidik. Jadinya penyelidik hanya menerima sesiapa sahaja ahli kongsi gelap yang diserahkan oleh pegawai penjara. Sama ada pengkaji nak menembual secara rawak ataupun tidak. Okay, next slide yang seterusnya. Okay, menentukan bilangan sampel. Okey, maksud menentukan bilangan sampel adalah penentuan berapa banyak bilangan sampel yang hendak diambil. Okey, jika satu populasi itu adalah besar untuk mengumpul sampel dari seluruh Malaysia, pengkaji haruslah menentukan bilangan sampel. Contoh menetapkan bilangan sampel tu hanya mengikut negeri ataupun zon. Okey. Jika sampel tu diambil ikut negeri, maka bilangan sampel adalah 14, iaitu satu sampel mewakili satu negeri. Okey, bilangan sampelnya adalah jumlah sampel dalam satu populasi. Okey, bagi gambar raja di atas, bilangan sampel adalah 3. Terdapat 3, iaitu sampel yang pertama, kedua dan yang ketiga. Okey, seterusnya. Okey, menentukan saiz sampel ni bermaksud jumlah unsur di dalam satu sampel, iaitu berapa banyak sasaran kajian yang diperlukan untuk menggambarkan satu populasi. Okey, bagi contoh gambar rajah yang terdapat dalam slide ni, saiz sampel 1 adalah 18 orang, saiz sampel 2 adalah 12 orang, saiz sampel 3 adalah 30 orang. Okey, slide yang seterusnya. Okey, ini adalah rajah penentuan saiz sampel. Okey, rajah penentuan saiz sampel ni pengkaji akan mengkaji dari segi asas penentuan, kriteria dan strategi. Okey, dari segi penentuan saiz sampel bergantung kepada saiz satu populasi, ciri-ciri sasaran kajian, jumlah kos, jangka masa dan lokasi kajian. Okey, dari segi saiz populasi, okey, semakin besar suatu saiz populasi, semakin besar saiz sampel diperlukan. Okey, ciri-ciri sasaran kajian. Okey, setiap unsur atau elemen dalam sasaran kajian mempunyai ciri-ciri yang pelbagai, iaitu semakin pelbagai individu, semakin besarlah saiz sampel yang akan diambil. Okey, jumlah kos. Okey, jika kos dan perbelanjaan untuk mendapatkan keseluruhan populasi itu adalah tinggi, maka peruntukan perbelanjaan kecil. Jadi pemilihan sampel yang baik tak dapat dijalankan. Okey, dari segi jangka masa, jika masa yang diperuntukkan adalah singkat, maka pengkaji sukar membuat pemilihan sampel yang baik. Okey, lokasi kajian. Jika lokasi kajian susah untuk pengkaji nak memasuki, maka pengkaji sukar untuk mendapatkan sampel yang banyak. Okey, dari segi kriteria. Okey, ketepatan. Ketepatan ni kadang-kala disebut sebagai ralat pensampelan. Okay, ralat pensampelan. Okey. Contoh, jika julat yang mengandungi nilai
sebenar populasi dianggar dalam peratusan, contohnya 5%, jadinya pengkaji ni akan mendapati bahawa 60% daripada buruh asing yang masuk ke Malaysia kerana faktor kemiskinan di negara asal. Maka pengkaji boleh buat satu kesimpulan bahawa antara 55 sehingga 65% saja buruh asing yang masuk ke Malaysia adalah kerana faktor kemiskinan negara asal. Okey, keyakinan. Tahap keyakinan berdasarkan teorem had memusat bermaksud apabila sampel tu diambil berulang kali, maka nilai purata sampel akan menghampiri nilai purata populasi. Okey, kepelbagaian. Okey, kepelbagaian ni bermaksud kriteria yang ketiga adalah darjah kepelbagaian yang merangkumi perbezaan ciri-ciri sesuatu perkara yang diukur, iaitu ciri-ciri taburan dalam sesuatu populasi. Okey, semakin pelbagai ciri-ciri di dalam populasi, lebih besarlah saiz sampel yang akan diambil oleh pekaji untuk mendapatkan tahap ketepatan sesuatu penyelidikan. Begitu juga semakin kurang kepelbagaian ciri-ciri dalam populasi, maka lebih kecillah saiz sampel yang diperlukan dalam suatu penyelidikan. Okey. Strategi penentuan saiz sampel. Okey, terdapat beberapa strategi dalam menentukan saiz sampel, iaitu banci bagi populasi kecil, saiz sampel ujian, saiz sampel kajian lain, jadual saiz sampel dan rumus saiz sampel. Okey, banci bagi populasi kecil adalah jika terdapat pendekatan yang menggunakan keseluruhan populasi sebagai sampel jika saiz sampel populasi adalah relatif kecil dengan pertimbangan kos, tempat dan masa yang munasabah. Misalnya saiz populasi kurang daripada 200. Jadi kaedah ini boleh menghapuskan ralat pensampaian dan menyediakan data semua unsur dalam satu populasi. Okey, saiz sampel kajian lain. Okey, pengkaji akan menggunakan pendekatan ini menggunakan saiz sampel yang sama seperti kajian lain yang sama yang hendak dijalankan. Contoh, Zulaika pernah menjalankan penyelidikan berkenaan dengan kedatangan buruh asing dari negara Thailand ke negeri Kedah sebanyak saiz sampel 100 orang. Tak lama kemudian Farhan nak mengkaji kedatangan buruh asing dari negara Thailand juga ke negeri Perlis. Jadi Cik Farhan dia akan menggunakan saiz sampel sebanyak 100. Yang sama juga dengan saiz sampel oleh Zulaika gunakan. Bagaimanapun kaedah ini akan mendedahkan penyelidik berisiko mengulangi kesilapan yang sama dilakukan oleh pengkaji yang asal. Okey, jadual saiz sampel. Jadual saiz sampel ni terdapat beberapa jadual yang mencadangkan saiz sampel berdasarkan saiz populasi bagi mengkaji memilih saiz sampel yang sesuai dan sewajarnya setelah pengkaji mengambil kira ketepatan, keyakinan dan kepelbagaian. Ada kalanya saiz sampel ni merujuk kepada jumlah soalan selidik yang dijawab dan tidak dijawab. Semestinya menunjukkan jumlah soalan selidik yang dihantar oleh responden. Okey, bagi penggunaan jadual, penentuan saiz sampel ini juga dapat mengandaikan sampel yang diukur tertabur secara normal atau hampir normal. Jika andaian ini tidak dapat dipenuhi, maka seluruh populasi mungkin perlu dikaji. Okey, ini adalah jadual saiz sampel Yamani dengan Craigie dan Morgan. Okey, next slide. Okay, ini adalah contoh rajah penentuan saiz sampel Yamani 1967. Okey, ini adalah jadual penentuan saiz sampel Yamani bagi populasi yang melebihi daripada 500 untuk darjah ketepatan pelbagai tahap keyakinan. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah Rajah Craigie dan Morgan tahun 1970. Okey. Pengkaji boleh menggunakan gambar Rajah Yamani dan Craigie dan Morgan untuk menentukan saiz sampel.
Okey, untuk merumuskan saiz sampel, walaupun jadual tersebut boleh memberikan panduan yang berguna untuk menentukan saiz sampel, pengkaji perlu mengambil kira saiz sampel yang diperlukan kerana kombinasi yang berbeza bagi setiap hak ketepatan, keyakinan dan kepelbagaian. Oleh itu, wujudlah pendekatan yang menentukan saiz sampel menggunakan rumus. Okey. Kesimpulannya, perlu diingatkan bahawa pensampelan ni yang saya bentangkan ini lebih berfokuskan kepada reka bentuk kuantitatif. Okey, maka jika pendekatan kualitatif tidak perlu kepada sistem yang sebegini.